Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bertemu lagi untuk sesi PDPR kali ini bagi kursus DHA 4133 Basic Hospitality Marketing. Untuk hari ini kita akan sama-sama tengok dan bincangkan mengenai topik 2.0 iaitu Marketing Planning and Information. Okey, sebelum cikgu lupa, pastikan semua yang hadir untuk kelas hari ini mengisi Google Link, Google Form kehadiran sebagai bukti kehadiran anda dalam sesi PDPR kali ini. Okey, dalam topik kali ini iaitu Marketing Planning and Information, kita akan tengok dan bincangkan 3 aspek penting iaitu market positioning, marketing segmentation dan juga planning . Okey, kita pergi satu persatu. Kita tengok dulu yang pertama iaitu market segmentation and positioning ataupun dalam bahasa Melayu market segmentasi pasaran ataupun dipanggil konsep pemetakan, yang mana pembahagian pasaran kepada pelbagai kategori pengguna. Contohnya penjual ataupun pengeluar produk, dia membahagikan pasaran produk-produk mereka kepada pelbagai kategori pengguna, antaranya seperti mengikut faktor demografi, faktor geografi, psikografi dan juga gelagat ataupun behavior. Okey, sebagai contoh yang diberi di situ, pengeluar kereta mewah seperti Mercedes dan BMW menyasarkan kepada golongan atasan. Pengeluar produk ataupun penjual ni, di mana mereka nak marketkan, di mana mereka nak pasarkan produk-produk mereka ni, mereka kaji dulu pasaran. Daripada aspek tadilah, daripada faktor-faktor yang disebut tadi seperti demografi, geografi ataupun gelagat pengguna itu sendiri. Okey, seterusnya kita tengok pada konsep penyasaran pasaran ataupun market targeting. Okey, yang bermaksud sekumpulan pengguna menjadi sasaran perniagaan bagi menjual produk dan perkhidmatan. Okey, penjual menyasarkan kumpulan pengguna yang berkaitan sahaja untuk menjadi pembeli mereka. Sebagai contoh, para penjual ataupun pengeluar-pengeluar produk ni dia akan kaji pasaran dan memilih yang tertentu sahaja dari segi jantina, pekerjaan, usia, taraf sosial, agama atau bangsa. Sebagai contoh diberi di sini, pengguna lampin pakai buang disasarkan kepada ibu-ibu yang mempunyai bayi. Dia takkan jual lampin pakai buang ni kepada golongan-golongan yang belum berkahwin. Sebab pasaran dia agak terhad di situ. Okey, seterusnya kita tengok kepentingan melakukan segmentasi pasaran ataupun market segmentation. Pertama, membolehkan pemasar membentuk campuran pemasaran yang sesuai. Campuran pemasaran ni kita panggil marketing mix. Dalam topik yang akan datang kita akan bincangkan bagaimana marketing mix ini mampu menyebabkan pengeluar produk ataupun penjual lebih memahami keadaan sesuatu pasaran dan mampu menjual produk dengan lebih tepat lagi kepada sasaran pengguna yang mereka pilih. Okey, seterusnya kepentingan segmentasi pasaran ini juga adalah untuk menumpukan penjualan produk kepada pengguna berdasarkan faktor demografi, geografi dan psikografi. Yang seterusnya, yang ketiga, menjimatkan kos kerana menumpukan sesuatu segmen sahaja. Yang keempat adalah menghasilkan keuntungan yang tinggi kerana produk yang dijual kepada sasaran yang tepat dan bersesuaian. Okey. Segmentasi pasaran ni amat penting kepada pengeluar produk ataupun penjual. Kita letakkan diri kita sebagai penjual contohnya. Kita ingin membuka sebuah restoran makanan western yang high end ataupun yang orang kata fine dining lah di Temeloh ini. Kalau katakan kita bercadang membuka sebuah restoran fine dining di Temeloh, adakah ianya sesuai? Bagaimana dengan faktor demografi penduduk Temeloh? Pendapatan penduduk Temeloh bagaimana? Katakan kita nak buka satu di kawasan depan sekolah kita ni, area kawasan Temeloh Jaya, Taman Cengal katakan. Adakah ianya sesuai dengan keadaan semasa?
keadaan psikografi, geografi dengan keadaan banjirnya yang melanda, okey, pendapatan, pekerjaan penduduk sekitar yang mungkin berpendapatan sederhana, adakah ini sesuai? Sekiranya tidak sesuai, maka proses segmentasi pasaran yang kita lakukan itu adalah sudah tidak betul, tidak tepat, kerana kita mungkin tidak dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi sebab sasaran yang kita pilih itu tidak tepat. Pengguna di sekitar tempat yang kita pilih itu tidak akan datang ke kedai kita. Okey. Seterusnya, bagaimanakah caranya untuk kita, kalau katakan kita sebagai penjual, untuk menentukan pasaran sasar ataupun untuk menentukan kita punya target market. Okey, kita tengok bagi market segmentation. Kita tengok asas-asas melakukan segmentasi pasaran dan syarat-syarat melakukan segmentasi pasaran. Seterusnya dalam marketing targeting adalah untuk faktor yang perlu diambil kira adalah saiz dan kadar pertumbuhan, daya tarikan struktur, sumber dan objektif, dan untuk yang ketiga adalah market positioning, strategi pemposisian. Okey, ini yang cikgu katakan di awal tadi, 3 perkara pokok yang kita tengok dalam topik marketing planning and information ini, iaitu yang pertama market segmentation, kedua market targeting, dan ketiga adalah market positioning. Okey, kita akan pergi satu persatu pada slide yang berikutnya. Yang pertama kita tengok dulu market segmentation. Okey, ataupun pemetakan pasaran. Okey, asas pemetakan pasaran ini kita tengok berdasarkan faktor-faktor seperti geografi, demografi dan juga psikografi. Bagaimana sesebuah kedai ataupun penjual memetakkan pasaran mereka berdasarkan geografi. Contoh diberi di sini adalah KFC Malaysia disesuaikan dengan cita rasa penduduknya. Siaran radio mengikut kawasan iaitu kawasan tengah, KL, utara dan juga ibu kota. Okey. Kita ambil sebagai contoh pasaran KFC. Kalau kita lihat di Malaysia ini, kita tak boleh nampak sangat asas segmentasi pasaran di contoh KFC Malaysia. Sebab apa? Sebab di KFC Malaysia ni dia punya menu sama sahaja. Seluruh Malaysia dia ada jual ayam yang sama. Kalau katakan ada promosi Raya Cina, Golden Egg Crunch apa semua tu, semua satu Malaysia ada jual. Tapi jika kita tengok contoh KFC secara global, KFC seluruh dunia, okey, cawangan-cawangan KFC di seluruh dunia, itu kita boleh nampak dengan jelas bagaimana KFC melakukan segmentasi pasaran berdasarkan faktor geografi. Yang mana sebagai contoh, kalau KFC Malaysia dia ada jual ayam, mungkin ada burger, okey, yang berasaskan ayam ataupun mungkin daging. Tetapi mungkin kalau kita jumpa di KFC Jepun ataupun KFC India sebagai contoh, mungkin tak ada burger yang berasaskan daging. Sebab kawasan geografi di India, orang-orang di India tidak boleh makan daging lembu. Begitu juga di Jepun. Mungkin aspek budaya ataupun demografi di Jepun, penduduknya suka makanan yang lebih sihat, yang telah divariasikan. Mungkin KFC ataupun McD dan sebarang outlet makanan segera menyesuaikan menu-menu mereka berdasarkan geografi dan juga demografi. Demografi di sini merujuk kepada aspek faktor jantina, umur, pendapatan, agama, bangsa. Sebagaimana yang contoh kita nak buka fine dining di Temerloh tadi. Adakah bersesuaian jika kita buka sebuah restoran fine dining di Taman Cengal sebagai contoh? Adakah pendapatan orang di sekitar situ mampu untuk membeli perkhidmatan ataupun membeli makanan daripada restoran fine dining kita? Adakah budaya orang sekitar Taman Cengal itu bersedia dengan pembukaan sebuah restoran fine dining yang serbegah, serba mewah, okey? Dan seterusnya pemetakan berasaskan psikografi, iaitu psikografi ini merujuk kepada personality dan juga gaya hidup. Contoh Sogo, memasarkan barangan mewah untuk kelas atasan. Dunhill, produk untuk golongan berpersonaliti kemas. Ini sebagai contoh yang kita boleh ambil lah, yang kita tengok berdasarkan faktor-faktor geografi, demografi, juga psikografi. Okey. Apakah syarat-syarat untuk
sebuah kedai ataupun penjual itu melakukan segmentasi pasaran. Yang pertama, iaitu boleh diukur. Yang kedua, saiz pasaran yang besar. Ini dua faktor ini adalah berkait antara satu sama lain ya. Kita tengok boleh diukur. Apa yang boleh diukur adalah kuasa beli, saiz, tahap pendapatan. Begitu juga saiz pasaran yang besar. Kalau kita nak buka sebuah restoran makanan biasa katakan di kawasan Taman Cengal. Adakah saiz pasaran yang cukup luas, cukup besar? Memang boleh diukur, tetapi adakah saiz pasaran itu cukup luas bagi orang sekitar Taman Cengal? Adakah bilangan penduduk, kuantiti penduduk di sekitar Taman Cengal lebih besar berbanding dengan penduduk di kawasan TJ? Yang mana lebih besar dari segi taman itu? Yang ketiga adalah kebolehcapaian. Contoh, pakaian wanita diiklankan dalam majalah wanita. Kebolehcapaian ini bermaksud kita mengiklankan, kita menghebahkan produk kita di tempat yang betul. Kalau kita nak iklan pakaian wanita, mesti dalam iklan majalah wanita. Bukan kita masukkan dalam komik kanak-kanak. Sebab pembaca majalah wanita adalah golongan wanita. Jadi mereka akan melihat iklan pakaian wanita dalam majalah wanita. Okey. Seterusnya, mampu dilaksanakan. Menjual produk kepada golongan atasan, menekankan aspek kualiti, jenama, status dan gaya hidup mewah. Bermaksud, jika kita iklankan, jika kita sasarkan produk kita dan kita menjanjikan bahawa produk kita adalah sangat berkualiti, mempunyai jenama yang terkenal, juga menekankan ataupun memberi status dan gaya hidup yang mewah kepada pengguna, semua yang kita nyatakan tadi mestilah mampu kita laksanakan ataupun apa yang kita kata itu dapat kita kotakan. Maknanya bukan kita setakat temberang saja, bukan setakat tipu saja, bukan setakat cakap. Dan yang kelima adalah syarat untuk melakukan segmentasi pasaran adalah boleh dibezakan. Contoh, pengguna wanita mementingkan aspek harga. Harga sebagai contoh adalah elemen penting dalam pemasaran kerana kebanyakan orang akan tengok aspek harga dulu. Baru mereka pergi kepada kualiti. Pembeli ini biasanya suka untuk membanding-bandingkan harga. Mereka akan tengok produk dengan harga yang lebih murah, baru biasanya kualiti jatuh di tempat yang kedua. Okey.